Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan, 用主耶稣圣名真道。 kita akan masuk dalam materai yang keempat. 我们现在讲第四印， Kita akan buka dalam kitab Wahyu pasal 6. 请看启示录6章， Wahyu pasal 6启示录6章 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 第7至第8节。 Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. 启示录6章7节至8节， Demikianlah firman Tuhan. 神的话这样说： Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, materai yang keempat bila kita bandingkan dengan bahasa Inggris, 第四印，如果我们跟英语的圣经比较， slide-nya bisa tolong. Kita lihat di ayat yang ke-7, saudara, dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. 第8 tepatnya. 节， Di sini ada satu perbedaan. 这里有差别。 Di bahasa Indonesia dikatakan seekor kuda hijau pucat. 在英语文圣经是说， Seekor kuda hijau kuning. 这个一匹马是用是绿色、黄色的颜色。 Ya, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan digambarkan seekor kuda yang pucat. 如果英语说是比较淡色的颜色， A pale horse, 就是 pucat. Kalau bahasa Mandarin juga pucat. Kayak abu-abu, ya, abu-abu. 中文是灰色。 Ya. Kenapa saudara? 为什么？ Karena orang yang akan menghadapi kematian itu biasanya akan pucat, mukanya seperti abu-abu. 人要面对死亡，他的脸就好像颜色是灰色的。 Ya, hijau kuning pun juga ya orang yang biasanya akan mengalami kematian pun bisa digambarkan seperti dia mukanya itu pada hijau kayak dia akan mati keracunan, saudara ya. 那人要面对死亡，他可能吃了毒药，就是颜色就是这样灰色。 Jadi kita bisa lihat ciri materai keempat ini adalah kuda pucat, kuda abu-abu atau hijau kuning. 第四印就是它这个麻就是灰麻，或者是淡的颜色。 Ya, kita lihat ada dua keunikan dalam materai yang keempat ini. 它有很特别，这个第四印。 Yang pertama penunggang kuda namanya dinyatakan yaitu Maut. 这个骑在马上的名字叫死， Diikuti oleh kerajaan maut. 就是应付也能做看他随着他。 Ya, jadi penunggang kudanya namanya dinyatakan Maut, diikuti oleh kerajaan maut. 这个骑的人叫做死，但是也应付也随着。 Ini ada dua keunikan dalam materai yang keempat ini. 这个第四印的特征， Nah, kita akan bahas satu persatu. 一个一个解释。 Yang pertama maut, saudara. 第一就是死， Maut ini apa? 死是什么？ Transisi dari hidup menuju kepada kematian kekal. 就是从这个死到这个就是永生。 Dan juga transisi dari hidup menuju kepada kehidupan kekal. 就是从这个死到这个永生。 Kalau kita lihat, Yesus bangkit mengalahkan maut. 耶稣复活，面对胜过死亡。 Jadi dari hidup menuju kepada
kematian kekal itu ada maut. Dari hidup menuju pada kehidupan kekal itu transisi adalah maut, saudara. 从活着直到永生，或者死到永生，都是叫做那个 Dan Yesus ketika masih hidup, 主耶稣活着的时候， dia mati, 他死了， ya dia mengalahkan maut. 他胜过死亡， Dia bangkit terangkat ke surga. 他复活升天。 Kematian umat percaya itulah yang akan kita nantikan sebenarnya, saudara. 那我们所等待的就是我们的复活。 Kenapa kita menantikan kematian umat percaya? 为什么我们等待着信主的人的死亡？ Karena kalau kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 18, 如果我们看启示录1章18节， Wahyu pasal 1 ayat yang 18, 启示录1章18节， dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Tuhan kita, Yesus, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. 我们的主耶稣，他存活的，他曾死过，现在又活了，直到永永远远。 Kalau kita sebagai umat percaya kita meninggal, kita mati, 如果我们信主的人，我们死了， kita akan menuju kepada kehidupan kekal. 我们要得到永生， Kita tidak takut akan maut, 我们不怕死， karena itu hanya transisi. 这个是暂时的。 Dan Tuhan memegang kunci maut dan kerajaan maut di tangannya. 主是拿作死亡和阴间的锁匙。 Dan kita lihat lagi keunikan yang kedua adalah kerajaan maut, saudara. 第二，它的特征就是这个死亡的果， Kerajaan maut adalah tempat untuk menampung buah daripada maut. 就是他趁着这个死， Jadi contoh misalnya orang-orang yang mati itu ditampung oleh kerajaan maut. 那如果死人，就是他是在那个阴间里。 Nah, akhir daripada maut dan kerajaan maut itu apa, saudara? 那个Akhir 这个最后的这个死亡的果 adalah menyerahkan orang-orang mati. 什么啊？ Menyerahkan orang-orang mati. 哦，就是交了这个死人， Ya, maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang mati. 死亡和这个死亡的果，那叫这个死人出来， Dan maut dan kerajaan maut ini akan dilemparkan ke dalam nyala api. 然后他被丢在火湖里。 Ya, kita coba lihat ayat referensinya Wahyu pasal 20请看启示录20章 ayat 13 dan 14. 13节、14节。 Wahyu pasal 20 ayat 13 dan 14. 启示录20章13、14节。 Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kita lihat, kerajaan maut ini adalah tempat penampungan sementara untuk menampung orang-orang mati. 那死亡和阴间，它是暂时装了这些死人， Dan pada akhirnya kerajaan maut akan dihancurkan. 然后这个阴间就要被毁灭了。 Kita lihat bahwa penunggang daripada kuda ini, dia berkuasa atas maut dan kerajaan maut. 这个骑马的人，他有权柄胜过这个死亡和阴间。 Siapa yang berkuasa itu? 谁有这个权柄？ Tidak lain adalah Tuhan kita. 就是我们的主。 Jadi kuda hijau kuning ini atau kuda pucat ini, saudara, kuda abu-abu, sesungguhnya Tuhan tetap sama intensi. Gambarannya ini adalah tentang gereja, Tuhan yang menungganginya. 灰色的马就是象征水呢，就是主耶稣骑着的， Ya, karena Tuhan yang memegang itu semua. 因为主有这个权利。 Saudaraku, kita lihat dalam materai yang keempat ini ada komponen celaka. 第四印
他有说到灾祸。 Komponen celaka ini ada pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. 这个灾祸就是瘟疫，还有 Kelaparan, sampar, dan binatang 挨 buas. 饿。 Nah, celaka ini pernah terjadi di kota Kudus, di kota Yerusalem. 曾经发生在圣城。 Ya, kita lihat dalam kitab Yeskiel pasal 14 ayat 12 sampai 21 itu menceritakan tentang celaka di kota Kudus. 这个就是说圣城的灾祸在以西结束。 Nah, kalau kita lihat komponen celaka ini, 我们看这个灾祸， yang pertama pedang. 第一就是刀， Ini kelanjutan daripada meterai yang kedua. 就是第二印的继续， Yang kedua kelaparan, 然后饥饿， kelanjutan dari meterai yang ketiga. 第三个印的继续， Tetapi ada yang baru, 有新的 sampar. 就是瘟疫， Dan ini adalah hal yang baru di meterai keempat. 这第四印是新的出现， Dan juga binatang buas adalah hal yang baru di meterai keempat. 然后野兽也是第四印才出现。 Nah, kita lihat yang pertama adalah pedang, saudara. 第一就是刀， Pedang ini, saudara, kalau kita lihat dalam aplikasi Rema, itu pedang yang ada dalam meterai yang kedua dengan pedang yang ada di meterai keempat, ada perbedaan nama rohaninya, nama Yunaninya. 第二印和第四印的名称，这个刀不一样，按照这个希腊文。 Ya, kalau kita lihat di Wahyu pasal 6 ayat yang keempat, nama pedang itu dalam bahasa Yunani adalah machaira. 希腊文就是 Manchaira。 Sedangkan di ayat yang ke-8 meterai keempat adalah rompaya. 第八节的叫做 Rompaya。 Nah, pedang rompaya ini apa, saudara? 这个 Rompaya 刀是什么呢？ Nah, pedang ini mengacu kepada pedang yang keluar dari mulut Yesus. 这个刀是从主耶稣的嘴出来的。 Ya, pedang yang keluar dari mulut Yesus adalah bagaimana untuk bisa menghakimi melalui perkataan Yesus. 如何审判？借着主耶稣的话， Perkataan Yesus bisa membawa kehidupan, perkataan Yesus bisa membawa kematian. 主的话语能够使人活着，也能够带给人死亡。 Contoh, Markus pasal 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya yang dibaptis, dia akan diselamatkan. 马可福音16章16节的例子，就是凡相信的，他能够得救； Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. 凡不相信的，会受刑罚。 Jadi kalau kita lihat bersama-sama, pedang ini adalah bagaimana perkataan Yesus yang bisa memberikan penghakiman. 这个道就是能够给人面对审判。 Ada jemaat yang tidak kuat mendengar perkataan Yesus. 有信徒他不能忍受这个主耶稣的话， Kenapa gereja Yesus Sejati begitu sangat keras? 为什么真耶稣教会那么严厉？ Harus sama-sama satu gereja baru bisa diberkati dalam gereja. 为什么要同一个教会才能够得到神的祝福？ Ketika berbuat hal-hal yang berdosa tidak bisa diberkati dalam gereja. 如果犯罪了，不可以在教会领受这个祝福。 Baik yang pindah, ada yang kecewa. 有的他搬到别的地方，然后或者失望。 Kenapa di dalam gereja begitu sangat harus kudus? 为什么教会要圣洁， Tidak boleh merokok, 不可以抽烟？ harus merawat tubuh dengan baik. harus apa？ Merawat tubuh dengan baik. 他要好好保守自己身体。 Ya, kenapa tidak merayakan Natal? 为什么没有圣诞节庆祝圣诞节？ Jangan berkata bahwa GS satu-satunya menyelamatkan. 不要说真耶稣教会只有唯一得救的教会。 Ya, kadang-kala orang bisa akhirnya dihakimi oleh firman Tuhan dan dia akhirnya jatuh. Dia tidak bisa berdaya, tidak bertahan. 有的人跌倒是因为不能受这个神的话的审判。 Murid-murid pernah mengalami hal ini, saudara. 门徒们曾经遭遇这样的事。 Yohanes pasal 6 ayat 60. 约翰福音6章60节。 Ya, Yohanes pasal 6 ayat 60 dikatakan perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? 约翰福音6章60节说：“
这个是很远离的话，谁能忍受呢？ Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. 从那个时候，很多门徒就离开主，不要跟随主了。 Saudara, kadangkala firman Tuhan itu bisa menyayat hati kita. 有时候神的话能够刺伤我们的心， Tapi firman Tuhan harus kita terima, saudara. Karena itu adalah firman yang berasal dari mulut Tuhan, dari Alkitab. 但是神的话我们必须领受，因为这是从圣经写出来的。 Jangan mempertanyakan. 不要发问， Karena apa yang Tuhan katakan hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, kita hanya bisa taati. Jangan dipertanyakan yang lain. 主耶稣说那个安息日是星期六，那我们要守住，不必发问为何是这样，我们只有遵守罢了。 Kalau keselamatan hanya satu jalan, tidak ada dua jalan, tidak ada banyak jalan menuju keselamatan, kita harus percaya. 得救只有一条路，我们全心相信就是了。 Ya. Banyak orang sulit untuk bisa menerima kebenaran gereja sejati satu-satunya gereja yang menyelamatkan. 很多人不能领受，真理是教会唯一的救的教会。 Ya. Kita belum pernah keliling gereja, apakah kita yakin hanya satu gereja yang diselamatkan? 我们不曾去过其他的教会，你深信吗？这个只有唯一的救的教会。 Mungkin aja ada gereja lain yang sama kebenarannya dan dia bisa membangun gereja yang lain. 你看，他有其他的教会，他可以设立教会。 Ya, saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan satu, tidak mungkin dua. 如果主已经说了只有一个，不可能会有两个。 Contoh ketika Tuhan menetapkan ibu kita cuma satu. 主规定我们的母亲只有一个， Ibu sebenarnya. 是真的母亲。 Ibu kita yang sebenarnya dia ramah, 我们的真的母亲是很温柔， rambutnya panjang, 她长头发， dia murah hati. 她慈善。 Tapi bukan berarti semua wanita yang rambutnya panjang, ramah dan murah hati adalah ibu kita. 不等于说全部女人如果是长头发、温柔、慈信，她就是我的母亲。 Karena Tuhan hanya menetapkan satu, kita dilahirkan dari rahim ibu kita satu-satunya, ibu yang sebenarnya. 因为主已经规定了，我们是从这个母亲出生的，就唯一的母亲。 Sama hal dengan gereja, saudara. 教会也是这样， Gereja sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan. 教会神也是已经规定了。 Gereja para rasul adalah gereja yang sesuai dengan firman Allah. Gereja yang didirikan oleh Allah. 使徒时代就是神所设立的教会， Dan ada satu gereja yang memulihkan gereja para rasul. 就有一个教会能够复兴使徒时代的教会。 Dan Roh Kudus hujan akhir hanya dicurahkan di akhir zaman. Tidak ada lagi Roh Kudus yang dicurahkan lagi. 圣灵将在这个末日，就是只有这个时候，没有其他的圣灵被降下。 Saudara, itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan. 这个就是神所预定的。 Tapi kadang-kala ketika kita mendengarkannya, perkataannya terlalu keras. 有时候人说，这个食物太硬了。 Kita lihat lagi selanjutnya kelaparan, saudara. 然后饥饿， Kelaparan ini kalau kita lihat ada timbangan. 这个饥饿我们看有秤， Ya, artinya ada makna keadilan dan kebenaran. 就是有公平还有真理， Ya, karena ada timbangan. 因为有秤， Alat untuk menghitung, menimbang. 神要数算，要称一下， Ini keadilan Allah. 这个是神的公义。 Orang yang mau bekerja dia akan mendapat 1 dinar. 如果要工作的，他就得到2000。 Orang yang bekerja dia akan makan. 工作的人他就可以吃。 Jemaat gereja sejati kalau dia mau bekerja mencari makanan, dia akan bertumbuh rohaninya. 真理是教会的信徒，如果他要工作，他就能够得到吃，他的灵性能够增长。 Tetapi ketika dia malas, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau mencari makanan, dia tidak akan bertumbuh secara rohani. 如果他懒惰，他不要工作，他的灵性就不能够增长的。 Kita tidak bisa bilang,
berikanlah minyak dan anggur itu kepada saya dari orang lain. 我们不能说把这个油拿给我，这是从别人拿给我的。 Orang lain bertumbuh bukan berarti kita otomatis bertumbuh. 别人增长不等于说我们自动增长。 Karena kalau kita tidak bekerja, kita nggak akan bisa dapat makan. 我们没有工作，我们不能得到吃。 Bagaikan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. 5个童女愚拙的和聪明的， Dia punya minyak, 他有油了， dia bisa boleh masuk. 他可以进去； Dia tidak punya minyak, 他没有油， dia tidak bisa masuk. 他不能进去。 Itu adalah keadilan. 这就是公义。 Ya, ada timbangannya. Tuhan akan mengukurnya. 主用称了，数算了。 Ada jemaat yang bertumbuh, 有的信徒成长， ada jemaat yang tidak bertumbuh 有的没有成长， dan dia kelaparan. 他就挨饿。 Semua tergantung kita apakah kita mau bekerja untuk mendapatkan makanan rohani. 是在乎我们自己，我们要不要工作，要寻找食物，那我们就能够成长。 Ada orang yang bukan hanya menunggu hari Jumat Sabtu dia dapat makanan rohani. 有的人不是只有等星期五、星期六才能够得到食物，他的灵性增长。 Tapi setiap hari dia cari. 但是他每天都寻求， Dia baca renungan sau bagi jiwa. 他读了这个我们的短 Dia ikut 短 doa 篇 pagi. 文章，他参加早祷会， Ya, dia baca buku-buku. 他看属灵的书看， Saudara, tergantung kita. 要看我们自己。 Itulah keadilan Tuhan. 这个就是 Ya, kita lihat yang ketiga. 第3点， Yang ketiga ini adalah sampar, saudara. 就是瘟疫。 Sampar pernah terjadi pandemi ini 2 kali kalau kita lihat. 瘟疫发生2次，在这个疫情当中。 Ya, yang pertama adalah flu Spanyol. 第一次在西班牙， Flu Spanyol terjadi pada tahun 1918. 1918年发生， Menjangkiti korban 500 juta jiwa. 就是500 juta jiwa. 5000万人 Ya, dan sepertiga populasi dunia pada saat itu. 死了，就是1/3的人死了。 Saudara, Gereja Yesus Sejati berdiri 1917. 真理是教会设立1917年， 1918 flu Spanyol. 1918年就是西班牙的瘟疫。 Ya. COVID adalah salah satu pandemi kedua yang terbesar di dunia ini. 现在的疫情就是第2次的发生这么大的，在这个世界上。 Banyak anggota orang yang kita kenal mungkin yang meninggal dan kita sangat bersedih. 有很多我们所认识的人都死了，我们很伤心。 Dan sangat menakutkan daripada virus-virus COVID di awal-awal. 初期的这个疫情我们很害怕。 Tetapi sampar di sini lebih menakutkan lagi. 这里所说的瘟疫更可怕， Kenapa? 为何？ Karena menyebabkan kematian rohani. 因为灵性的死亡。 Penyakit sampar ini bukan hanya membuat nyawa seseorang melayang, tapi lebih menakutkan adalah rohaninya, jiwanya terancam. 这个瘟疫更可怕的就是他的灵性受威胁。 Ya, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang kelima. 使徒行传24章第5节， Digambarkan bahwa orang ini adalah penyakit sampar. 这个是瘟疫， Di mana penyakit sampar ini bisa menularkan satu ajaran yang tidak benar. 这个瘟疫就是有错误的这个教导。 Kalau kita lihat saudara, gereja para rasul sesungguhnya mengalami kemunduran karena penyakit sampar rohani ini. 使徒教会堕落，就是因为这个瘟疫， Perkataan nabi palsu, pekerja palsu 就是假先知、假师傅所教导的， menyebar ke seluruh gereja, 传遍教 menyebabkan 会， kerusakan rohani. 灵性就被破坏。 Saudaraku yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita baca kitab 1-2 Petrus, 如果我们读彼得前书、后书， kitab 1-2 Petrus menuliskan dengan tema berjaga-jaga. 彼得前书、后书就是讲关于要精神。 1 Petrus temanya berjaga-jaga melawan dari luar, penganiayaan. 彼得前书讲的，我们要谨慎，就是防备这个从外来的压迫。
Tapi Ya. 2 Petrus 彼得后书 temanya untuk berjaga-jaga melawan dari dalam, nabi dan guru palsu. 就是要防备里面的，就是假先知、假师傅。 Petrus dalam kitab 2 Petrus ini menggambarkan bahwa kebenaran perlahan-lahan berubah dan menjadi ragi. 彼得后书说，就是这个真理已经更改了，是变成有这个有效。 Kalau kita perhatikan, Petrus sudah menyadari bahwa gereja pada saat itu menghadapi satu tantangan dari dalam, yaitu nabi dan guru palsu. 彼得已经觉悟到，就是教会面对这个从里面的这些威胁，就是假师傅、假限制。 Dan sampar rohani di zaman sekarang ini apa, saudara? 那个瘟疫的属灵的瘟疫是什么呢？ Saudara, saya akan kasih lihat satu gambar. 我给你们看一个图案， Ini adalah satu page Facebook Gereja Yesus Jati Shanghai. 这个上海的Facebook 真耶 Dia 稣教会， menganggap bahwa dia adalah gereja kita. 这个是他认为他是我们的教会， Ya, dia mengakui bahwa ini adalah bagian daripada gereja kita. 他认为他是属于我们的教会。 Kenapa pada saat pandemi logo kita berubah? 为什么在疫情当中他改变了？ Karena banyak muncul hal yang seperti ini. 因为出现了这样子的现象。 Banyak jemaat kita juga tidak tahu dia menjadi follower daripada Facebook grup ini, page ini. 有很多信徒不明白，也跟随着这一群人， Padahal kalau kita lihat pengajarannya berbeda, saudara. 他们的教训已经更改了， 10 dasarnya berbeda. 这条基本信仰已经更改。 Saudara, sekarang di zaman sekarang kalau kita lihat kebenaran semakin cepat tersebar, pengajaran sesat pun semakin cepat tersebar. 真理更快的传遍，但是这个假的也是很快传遍。 Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti page Facebook ini, kita harus keluar dari grup ini. 如果我们跟随着，我们要从这里出去。 Karena ini bukan grup Gereja Yesus Jati. 这个不是真耶稣教会 Yang 的 sebenarnya 群里， Mereka meminta dana. 他要求这个木剑， Mereka suka sharing kesaksian. 他们常常做见证， Mereka seakan-akan foto kegiatan gereja. 他们也是拿出这个教会的活动。 Tetapi sesungguhnya mereka bukan Gereja Yesus Jati. 其实他们不是正教会， Dan Gereja Yesus Jati Internasional mengeluarkan surat. 联总已经给了信， Mereka bukan bagian daripada kita. 他们不是属于我们。 Saudara, ini adalah penyakit sampar yang sangat berbahaya sekali. 这个瘟疫是很危险的。 Ya, bisa slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat, apa yang mereka ajarkan itu mirip. 他们所教导的好像很相似， Tetapi mereka bukan. 但是他们是不属于我们。 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ketahui bahwa dahulu China dirusak dengan perang candu. 以前中国是因为这个有鸦片， Perang candu ini adalah bagaimana supaya generasi orang-orang Cungko malas tidak bisa bekerja, dia hanya menikmati candu. 他们吸鸦片，而且影响到百姓很懒惰。 Tetapi sekarang kalau kita lihat, peperangan itu bukan kelihatan candu yang sebenarnya. 现在我们所奋斗的不是所看到的像这样的毒品， Tetapi sesuatu hal yang kecanduan tapi terlihat baik-baik saja dan tidak terlihat jelek seperti candu. 看起来是好好的，但是其实是坏的。 Apa saudara? 是什么呢？ Media sosial. 就是这个媒体。 Media sosial. Siapa yang paling besar sekarang? Apa media sosial yang paling besar sekarang? 最大的 Yang 媒体 berkuasa? 有权柄的是什么？ Milik Cungko. Milik Cungko. milik 中国，是属中国的。 Kita sudah bisa menebaknya. 我们可以猜， TikTok, saudara. 就是 TikTok。
Kalau kita lihat bersama-sama, 我们看 mau TikTok, Facebook, dan lain-lain, orang bisa berlama-lama di sana. 人会在那边待很久， Mereka sebenarnya kecanduan, 他们自己已经上瘾了， bagaikan candu, 就好像tapi mereka tidak sadar. 他们没有觉悟。 Dan lebih parah lagi, 更糟的， ketika mereka kecanduan, 当他们上瘾了， mereka juga baca banyak pengajaran-pengajaran sesat. 他们读了很多这个写的这个教训， Mereka sebarkan, mereka forward, mereka share. 他们传遍，也是分享给别人。 Saudara, ini adalah perang yang akan kita hadapi dan sudah kita hadapi, saudara. 这个我们要所面对的，而且现在已经面对了。 Ada jemaat bertanya, 有的信徒问， mungkin Bapak Ibu pernah melihat satu video 1 menit, kurang lebih pendek, saudara, tentang tidak perlu kita memberikan perpuluhan. 有一个可能你们看过这个，告诉我们不必奉献1/10。 Biarlah uang itu diberikan kepada orang tua kita, rawat orang tua baik. Buat apa memberikan perpuluhan kalau tidak merawat orang tua? 不如这个钱给父母，比起你没有养活他们。 Kuliahkan saudara yang berkekurangan, bantu mereka. Buat apa uang diberikan kepada gereja kalau kamu tidak membantu saudara? 他们缺少钱，没有钱念书，你还是供给他们吧？为何要奉献给教会？ Saya dapat juga dari jemaat, saudara. 信徒也寄给我， Lalu jemaat itu bertanya, 信徒就问： benar tidak seperti ini pendeta? 他们这样的做法对吗？ Bagaimana kita menjawabnya? 我们怎么回答？ Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, 主耶稣曾经对门徒说 ya, koin ini gambar apa?：“ 这个钱是水的，水的画像在那边， Gambar kaisar. 就是盖撒。 Ya, kewajiban kita untuk bisa membayar pajak, ya, kepada kaisar, bayar itu. 我们要还税给这个盖撒。 Kewajiban kita untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan, kita juga harus melakukannya. 我们一定要奉献给主， Kewajiban kita pada orang tua untuk merawat, kita harus melakukannya. 我们必须要养活我们的父母， Bukan dipukul rata semuanya tidak boleh. 不是说全部不必做。 Saudara, banyak yang seperti itu. 很多这样类似的。 Kalau ada jemaat yang mau bertanya, puji Tuhan. Tapi kalau jemaat dia akhirnya memiliki pandangan yang salah, apa yang terjadi? 如果信徒发问，这个还好；如果信徒更这样做，怎么呢？怎么行呢？ Kita lihat yang terakhir. 最后， Celaka yang terakhir di materai keempat 第四因的灾祸 adalah binatang buas, saudara. 就是野兽。 Binatang buas di gereja para rasul kalau kita lihat ada. 在使徒时代就有这个野兽了。 1 Korintus pasal 15 ayat 32. 哥林多前书15章32节， 1 Korintus pasal 15 ayat 32. 哥林多前书15章32节。 Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Paulus menghadapi binatang buas 保罗面对这个野兽， di Efesus. 在以弗所， Binatang buas apa, saudara? 什么野兽呢？ Apakah singa ular? 是这个狮子或者蛇吗？ Singa dan ular sangat menakutkan. 狮子、蛇我们很害怕， Tetapi mereka tidak bisa membunuh jiwa kita. 但是它们不能杀我们的灵魂， Mereka hanya bisa membunuh tubuh jasmani kita. 只有杀我们的身体。 Tapi binatang buas apa, saudara? 是什么野兽呢？ Kita lihat Petrus juga menggambarkan. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 彼得后书2章12节， 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. 彼得后书2章12节。 Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Petrus menggambarkan nabi dan pekerja palsu ini bagaikan binatang buas yang merusak gereja. 彼得说：“这个野兽就是破坏教会的。”
binatang buas ini sangat mengerikan. 这个野兽我们很怕。 Ya, di mana dia juga digambarkan binatang dalam kitab Wahyu. 就好像启示录所描述的， Dia bisa punya kekuatan. 它有力量， Dia juga banyak pengikutnya. 很多跟随它的， Ya, dia menghujat Allah. 它毁谤神。 Coba kita lihat Wahyu pasal 13. 请看启示录13章 Wahyu pasal 13 ayat 6. 第6节， Wahyu pasal 13 ayat yang ke-6. 启示录13章第6节。 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Saudara, kalau kita lihat dia menghujat Allah dan namanya. Siapa itu? 他就是开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，那他是谁？ Dia menghujat Allah dan namanya Yesus. 他亵渎神名叫耶稣， Dan kediamannya. 还有他的帐篷。 Kediamannya di mana saudara? 他的帐篷在哪里 Kediaman 呢？ ini adalah gereja. 就是教会， Dan mereka yang diam di sorga, 就那些住在天上的 yaitu jemaat. 信徒， Karena jemaat yang sudah dibaptis, 因为信徒已经受洗， dia berada dalam sorga karya keselamatan. 他在天上的救恩。 Ketika dia tidak setia, 当他不忠信， dia akan diturunkan. 就把他吹下来。 Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， binatang buas ini berbicara tentang nabi palsu, pekerja palsu. 这个野兽就是讲假先知、假师傅。 Saya akan memberikan contoh saudara. 我举个例子， Slide selanjutnya. Awal daripada pengerja kita mula-mula. 就是初期工人， Pekerja-pekerja kita berubah saudara. 我们的工人改变。 Kalau kita lihat ada 3 pekerja awal yang Tuhan pakai. 起初有3个神重用的工人， Paulus Wei, 为保罗、 Chang Lingsen, 张灵生、 dan Barnabas Chang. 巴拿巴、张。 Ya. Paulus Wei adalah dia dari London Mission di Tianjin. 为保罗，他是从江西， Dia adalah seorang penjual kain 他是卖布的人， yang kemudian berhubungan dengan misi gereja apostolik. 他跟 Apostolis 有关系。 Kalau kita lihat saudara, Paulus Wei berubah. 为保罗改变， Bagaimana dia berubah? 他怎么改变呢？ Dia mengajarkan bahwa Yesus akan segera datang. 他说耶稣将来了， Padahal tidak ada orang pun yang tahu kapan Yesus datang. 那时候人不知道耶稣什么时候来， Dan dia juga mengajarkan 他也是教导 bahwa setiap jemaat harus memiliki marga Y. 每个信徒要有信业， Ya, karena dia mendapatkan wahyu. 因为他得到启示， Sehingga setiap jemaat harus ada marga Y karena sesuai dengan nama Yesus. 因为跟耶稣的信一样业。 Ya. Sebelum dia meninggal, 他离世之前， dia menulis buku. 他写了一本书， Dia mengajarkan pentingnya marga. 他告诉这个信很重要。 Dan anaknya si Ishak Wei 他的儿子为以撒 melanjutkannya. 继续他的爸爸， Dan Ishak Wei sesungguhnya juga yang mempengaruhi 10 dasar kepercayaan gereja kita supaya tidak seperti itu, berubah. 为以撒的也是改变了这个我们的4大基本信仰。 Ya. Bagaimana dengan Barnabas Chang, saudara? 张巴拿巴呢？ Barnabas Chang pada tahun 1926, 张巴拿巴1926年， Penatua Elisa Wang membawa pendeta Barnabas Chang ini 以利沙长老带这个张巴拿巴 untuk bisa pergi ke Taiwan, 去台湾， memberitakan Injil di Taiwan. 传福音到台湾去。 Dalam 40 hari, 40天之内， 3 gereja berdiri. 3个教会设立了。 Tapi pendeta Barnabas Chang ini adalah pendeta pertama yang dipecat di GYS. 张巴拿巴是第一位被开除的传道，在真耶稣教会。 Kapan dia dipecat, saudara? 他什么时候被开除呢？被除呢？ 1929. 1929年， Artinya hanya 3 tahun saja. 只有3年。 Ya, dia menjadi pendeta GYS pertama yang dipecat. 他当真耶稣教会传道被除名。 Pada tahun 89. 89. 89年， Pada saat rapat peneliti kebenaran,
在真理研究会的时候， yang dipimpin oleh Penato John Yang. 杨约翰长老主持， Anaknya berkata, 他的儿子说 siapa yang tidak minum susu dari papa saya?：“ 谁没有喝我爸爸的奶？ Karena dari papa saya lah 因为我爸爸的手， sesungguhnya ada gereja berdiri. 所以教会设立了。 Pendeta Barnabas Chang ini meninggal ketika tertawa lepas. 张巴拿巴理事， Tertawa lepas, meninggal. 他笑着死了， Ya, dia meninggal ketika tertawa lepas. 他笑着死后死了。 Dia memiliki gereja di Singapura, 他选择新加坡， tetapi tidak mau bergabung dengan GIS. tidak mau， Bergabung. 他没有跟真耶稣教会合并。 Saudara, ketika kita mungkin pergi merantau, kita bekerja, kita kuliah ke Kuala Lumpur dan lain-lain. 当我们去了吉隆坡或者去哪里， Di Kuala Lumpur sesungguhnya ada gereja kita, gereja Yesus benar, tapi bukan gereja Yesus benar yang sesungguhnya. 在吉隆坡有真耶稣教会，但是其实不是真教会。 Di Korea pun juga sama. 在韩国也是， Saudara, kalau kita lihat, semakin banyak yang namanya satu nabi-nabi palsu, pekerja-pekerja palsu. 更多的这个假先知、假师傅出现， Mereka mendirikan gereja. 他们设立了教会， Mereka mirip sama dengan kita. 他们跟我们一样， Tapi mereka nggak ada Roh Kudus. 但是他们没有圣灵， Dan mereka tidak memiliki kebenaran yang sepenuhnya. 他们没有全备的真理。 Ketika kita baca 10 dasar kepercayaan, saudara, 当我们读10条基本信仰， jangan disingkat-singkat. 不要把它简短， Kita harus imani. 我们要凭信心， Karena itu adalah dasarnya. 这个是基本的道理。 Ketika sudah lewat, 如果过去了， ada yang dihilangkan 我们把它删除 atau berbeda, 或者改变了， itu bukan lagi kebenaran. 那个不是真理了。 Bagaimana dengan Chang Lingsen? 张灵生呢？ Dia meninggalkan GIS 他离开了真耶稣教会， dan kembali ke gereja yang lama. 回到旧的教会。 Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. 加拉太书1章6节， Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kalau kita lihat saudara, Paulus pun sangat heran kepada jemaat di Galatia. Dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat sekali jemaat bisa berubah. 保罗也是觉得很奇怪，因为当初这个信徒很快的离开，那照做基督之恩，照他们的去从别的福音。 Ya, kita pada hari ini saudara, 今天我们呢， kita sebagai guru agama, 我们称为宗教老师， kita sebagai pengkhotbah, 我们是讲道者、 pendeta, 传道、 diaken, diakenis, penatua, 知识、长老， kita bisa menjadi binatang buas 我们能够变成野兽。 kalau kita tidak terus menyempurnakan kerohanian kita. 如果我们没有领袖自己， Kalau kita tidak berjaga-jaga, 我们如果没有特别谨慎， ya kita menjadi binatang buas yang menghancurkan domba-domba Tuhan. 我们破坏了主的羊群。 Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Yeskiel, 在以西结书这样说， kitab Yeskiel pasal 34 34章 ayat yang ke-16. 16节， Tuhan menjadi gembala. Dia akan menghukum domba yang gemuk dan yang kuat, saudara. Ayat yang ke-16. 16节， Kenapa saudara? 为何？ Karena domba yang gemuk dan kuat ini adalah gembala palsu. 因为是那个强壮的，都是假的， Gembala-gembala yang jahat. 就是坏的牧人。 Dia jadi gembala yang gemuk karena dia mengambil keuntungan dari domba-dombanya. 他是肥壮的这个牧者，但是他偷了这个羊群， Sehingga gembala ini akan dihancurkan oleh Tuhan. 所以神要毁灭这个牧人， Binatang buas yang sangat berbahaya. 是很危险的这个野兽。 Kalau kita baca bahasa Indonesianya, ada sedikit perbedaan dalam terjemahan. Karena yang gemuk dan yang kuat itu dilindungi. Padahal seharusnya adalah dihancurkan. 其实这个强壮的和这个
要被毁灭，不是要被保护。 Saudaraku, sebagai ayat yang terakhir kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. 提摩太前书，我们看一下16节。 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, kiranya kita bisa mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita. 我们要谨慎我们所教导的，我们谨慎自己。 Sehingga ketika kita memberitakan Injil, 当我们传福音， kita tidak membawa ragi, 我们不要带笑， kita tidak menawarkan emas dan perak, 我们没有用金银来吸引人， tapi kita menawarkan kebenaran, saudara. 但是我们给他们真理， Karena kebenaranlah yang akan melepaskan kita dari maut. 因为真理能够使我们脱离死亡。 Amin. 阿门。